Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Arziatul Ayuni binti Azhar. Nombor pelajar 2020491624 di kelas CS1103B. Hari ini saya akan membentangkan pengenalan tentang penggunaan botoks dan pembedahan plastik menurut Islam dan contoh pembedahan plastik yang dibolehkan menurut Islam. Di pengenalan, pembedahan dari segi istilah ialah merupakan kebolehan perubatan yang menggunakan sifat kemanusiaan dan peralatan moden ke atas pesakit untuk menganalisis bagi tujuan merawat penyakit. Manakala, plastik berasal daripada perkataan Yunani iaitu plastikos yang bermaksud dapat diubah, dibentuk bukan menggunakan bahan plastik iaitu menggunakan bahan daripada tumbuhan atau bahan artifisial yang bermaksud bahan buatan manusia. Pembedahan plastik atau dalam bahasa Arab jirahah tajmil boleh ditakrifkan sebagai pembedahan dengan tujuan untuk perubatan dan pemulihan sebagai contohnya pembedahan untuk mulut yang sumbing bertujuan menutup kecacatan. Selain itu, pembedahan ini juga bertujuan untuk kecantikan seperti memancungkan hidung, membesarkan mata dan lain-lain lagi. Mengikut Kamus Dewan pula, pembedahan plastik diistilahkan sebagai pembedahan untuk membaiki atau memulihkan bahagian badan, terutamanya paras rupa dengan membuat pemindahan tisu sama ada untuk tujuan rawatan, memulihkan kecacatan atau supaya kelihatan lebih cantik dan menarik. Islam tidak melarang umatnya untuk melakukan pembedahan plastik, tetapi ia bergantung kepada niat seseorang itu untuk melakukan pembedahan, objektif dan tujuan sebenar untuk melakukan pembedahan. Jika ketiga-tiga komponen ini selari dengan kehendak Islam, maka ia diharuskan. Antara contoh Islam mengharuskan pembedahan plastik ialah bertujuan memulihkan fungsi tubuh sebagaimana yang sepatutnya, seperti pembedahan untuk memulihkan kecacatan kekal iaitu pembedahan mulut sumbing dan sebagainya. Seterusnya, pada sesetengah keadaan Islam mewajibkan melakukan pembedahan plastik seperti prosedur untuk menutup luka atau menampai kulit, kesan terbakar pada wajah dan bahagian anggota badan yang boleh dilihat. Islam juga melarang atau mengharamkan pembedahan plastik bagi mengubah bentuk semula jadi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara dalil pengharaman di dalam Al-Quran ialah di antara sumpah janji iblis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat 119. Pasti akan aku perintahkan mereka, maka mereka pasti akan mengubah ciptaan Allah. Dan terdapat juga hadis menyebut Rasulullah melaknat perempuan yang mentatu dan minta ditatu dan yang mengikir gigi dan minta dikikir giginya. Hadis riwayat Al-Tabrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Elana binti Mustazah. Saya dari kelas CS1103B. Nombor matrik saya 2020874454. Hari ini saya membentangkan tentang fenomena pembedahan plastik. Pembedahan plastik merupakan suatu cabang ilmu bedah yang terbahagi kepada dua, iaitu operasi rekonstruksi dan estetik. Istilah plastik sendiri berasal dari bahasa Yunani iaitu plastikos yang bererti dapat diubah atau dibentuk, bukan dengan menggunakan bahan dari plastik tetapi dengan menggunakan bahan dari tubuh sendiri iaitu lemak, tulang rawan, kulit dan lain-lain, atau bahan artifisial iaitu implan seperti silikon padat untuk memancungkan hidung atau silikon gel untuk membesarkan payudara. Secara dasarnya, pembedahan plastik terbahagi kepada dua, iaitu rekonstruktif dan kosmetik. Pembedahan rekonstruktif bertujuan bagi membaik pulih anggota badan yang tidak normal dan tidak dapat berfungsi akibat daripada kecacatan sejak lahir, penyakit ataupun kemalangan teruk yang menyebabkan kerosakan pada anggota badan. Dengan melakukan pembedahan rekonstruktif, seseorang ini berpeluang menjalani kehidupan normal dan tidak dipandang rendah oleh masyarakat.
Manakala pembedahan kosmetik pula bertujuan bagi mengubah bentuk anggota badan mengikut keinginan dan kepuasan seseorang. Dikatakan ada sesetengah pihak yang beranggapan bahawa dengan mengubah bentuk anggota badan yang diingini dapat meningkat tahap keyakinan dan imej diri seseorang dalam berhadapan dengan khalayak ramai. Masalah sumbing atau rekahan lelangit, bibir dan pembedahan tengkorak muka merupakan pembedahan rekonstruktif yang paling banyak dijalankan di Malaysia. Pembedahan plastik bukan sahaja popular di kalangan wanita tetapi juga lelaki. Namun begitu, setiap perkara semestinya mempunyai risiko yang harus ditanggung. Antaranya adalah melakukan pembedahan plastik boleh dikira sebagai suatu pembaziran kerana bagi satu pembedahan plastik bagi hidung contohnya memakan wang sebanyak RM2,000. Dan bukan satu rawatan pembedahan sahaja harus dijalani, sekurang-kurangnya 5 rawatan pembedahan yang harus diikuti. Selain itu, tidak semua prosedur pembedahan plastik yang dilakukan akan berakhir dengan sempurna. Terdapat sesetengah kes di mana bentuk anggota badan yang diingini tidak seperti yang diharapkan, malah menambah beban individu yang menjalani pembedahan plastik itu disebabkan komplikasi yang dialami. Malahan, lebih teruk lagi, membawa kepada kematian. Rupa paras yang diingini menjadi bertambah hodoh dan menggerunkan. Inilah fenomena yang minoritinya terjadi di barat akibat ketaksuban mereka ingin kelihatan lawa. Pembedahan plastik itu juga akan membawa kesakitan yang teramat sangat dan kesakitan ini mungkin mengambil masa tempoh yang lama untuk sembuh. Untuk menahan sakit pula, mereka biasanya diberikan ubat penahan sakit atau ubat bius yang menyebabkan mereka terdedah dengan risiko ketagihan ubat tersebut. Ketagihan seperti ini boleh mengakibatkan penyakit jantung, kerosakan otak dan akhir sekali kematian. Justeru, fenomena pembedahan plastik ini perlu dikawal kerana matlamat prosedur ini sebenarnya adalah untuk membantu manusia, bukannya merosakkan kita sendiri. Pihak yang terlibat, terutamanya doktor pembedahan plastik, memainkan peranan dalam memberi nasihat kepada mereka yang terlampau taksub mengubah bentuk anggota badan dan tidak hanya semata-mata ingin mengejar keuntungan. Sebagai manusia pula, kita perlulah mensyukuri nikmat anggota badan yang Allah SWT berikan kerana setiap penciptanya pasti terselindung hikmah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Imanina binti Muhammad Zaki. Nombor matrik saya ialah 2020478052. Saya dari kelas CS 110-3B. Tajuk pembentangan yang dipilih oleh kumpulan saya ialah penggunaan botox dan pembedahan plastik menurut Islam. Pada hari ini saya bertanggungjawab untuk membentangkan dan menerangkan sedikit tentang jenis-jenis pembedahan plastik dan faktor-faktor pembedahan plastik. Terdapat 7 jenis pembedahan plastik. Yang pertama ialah broplasty, iaitu mengangkat kening. Prosedur pembedahan plastik ini menjadikan pesakit kelihatan lebih muda. Pembedahan ini mengurangkan kedutan dahi dan garis-garis kerut pada kening dan memberi pesakit kelihatan lebih anggun. Pembedahan ini biasanya dilakukan oleh mereka yang turut melakukan pembedahan muka dan hidung. Terdapat 2 kaedah dikenali sebagai classic lift dan endoscopic lift. Kedua-dua kaedah ini inovasif dan melibatkan pemotongan garis rambut dan mengangkat dahi. Dengan kemunculan botox, ramai pelanggan kini memilih untuk membuat prosedur yang tidak melibatkan pembedahan melalui pengambilan botox yang disuntik setiap beberapa bulan. Yang kedua pula ialah mammoplasty, iaitu mengecilkan payudara. Prosedur mengubah penampilan payudara bukan hanya dilakukan sebagai pembedahan kosmetik. Malahan ramai pesakit dengan payudara besar mencari cara mengecilkan payudara untuk membantu mengurangkan kesakitan fizikal dan psikologi.
Walaupun pengecilan payudara biasanya dilakukan oleh seorang wanita, lelaki dengan ginekomastia di mana payudara lelaki membesar secara tidak normal biasanya memilih untuk melakukan prosedur ini. Tidak semuanya memerlukan pembedahan. Ada yang hanya melalui proses menyedut lemak yang digelar liposuction. Seterusnya ialah rhinoplasty, iaitu pembedahan hidung. Rhinoplasty adalah salah satu pembedahan plastik yang paling popular di dunia. Tidak seperti beberapa pembedahan plastik lain, dalam senarai ini ianya dilakukan dengan alasan kosmetik semata-mata atau sebagai prosedur rekonstruktif berikutan kemalangan atau terdapat kecacatan pada hidung. Prosedur rekonstruktif ini dapat memperbaiki kecederaan hidung, merawat kecacatan kelahiran, masalah pernafasan dan mengulangi prosedur rhinoplasty yang gagal sebelumnya. Rhinoplasty melibatkan mengubah penampilan hidung, biasanya untuk menjadikannya lebih kecil dan mancung. Seterusnya pula ialah platysmaplasty, iaitu pembedahan leher. Platysmaplasty biasanya dilakukan bersama-sama dengan pembedahan pada wajah. Ianya melibatkan proses pembedahan membuang lemak dan kulit yang berlebihan dari sekitar rahang dan memperbaiki penampilan leher. Seperti pembedahan muka, prosedur ini memberi pesakit penampilan yang lebih muda. Prosedur platysmaplasty boleh merangkumi membuang kulit berlebihan, membuang atau mengubah otot leher, menyedut lemak berlebihan, suntikan botox atau suntikan Kybella untuk menghapuskan lemak berlebihan di bawah dagu. Yang seterusnya ialah abdominoplasty, iaitu mengecilkan perut. Abdominoplasty adalah prosedur mengecilkan bahagian perut dan satu lagi prosedur pembedahan plastik yang popular dan mahal. Prosedur ini biasanya dilakukan pada pesakit setelah penurunan berat badan, kehamilan atau pembedahan perut yang lain seperti pembedahan bersalin secara caesar. Abdominoplasty dapat menghilangkan kulit dan lemak yang menggelebih dan berlebihan serta menegangkan otot dinding perut. Selain itu, prosedur ini boleh digabungkan dengan prosedur lain seperti prosedur menyedut lemak, liposuction dan sebagainya. Prosedur ini cepat dan biasanya memakan masa sekitar 2 hingga 3 jam sahaja. Yang seterusnya ialah rhytidectomy, iaitu menegangkan kulit muka. Walaupun rhytidectomy adalah beberapa prosedur pembedahan plastik yang paling biasa didengari, kos sebenarnya agak mahal. Prosedur ini bertujuan mengangkat kulit wajah seseorang dengan lebihan kulit yang dikeluarkan, memberikan pesakit penampilan yang lebih awet muda. Prosedur ini mengurangkan kulit kendur di pipi dan garis rahang. Lipatan kulit yang semakin mendalam dari sisi hidung ke sudut mulut dan kulit kendur dan lemak berlebihan di leher. Walaupun pembedahan ini membuatkan orang kelihatan lebih muda, ia bukan rawatan untuk kedut, kerosakan akibat sinar matahari atau tanda-tanda penuaan yang lain. Prosedur jenis pembedahan plastik yang terakhir pula ialah membuang lebihan kulit di badan. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, prosedur ini menjadi semakin popular kerana permintaan untuk pembedahan penurunan berat badan bariatrik dan bentuk penurunan berat badan yang melampau telah meningkat. Biasanya setelah penurunan berat badan yang melampau, individu yang sebelumnya gemuk akan mengalami kulit dan lemak yang menggelebih dan berlebihan yang boleh menyebabkan rasa sakit dan ketidakselesaan, menyebabkan mereka memilih untuk melakukan prosedur ini.
Prosedur ini merupakan pembedahan plastik termahal dengan julat harga antara $7,000 hingga $30,000 US. Terdapat 4 faktor atau 4 sebab banyak orang melakukan pembedahan plastik. Yang pertama ialah penampilan untuk penampilan yang lebih baik. Hal ini demikian kerana kadang-kadang sesetengah orang dilahirkan dengan keadaan kongenital yang bermaksud yang berkaitan dengan penyakit atau keadaan yang dialami sejak lahir. Manakala sesetengah orang mungkin mengalami ketidakupayaan selepas kemalangan, trauma atau masalah perubatan lain. Pembedahan plastik dapat mengatasi masalah ini dengan tujuan pembinaan semula. So kerana itu mungkin mereka malu dengan ketidaksempurnaan yang disebabkan kemalangan atau masalah kongenital menyebabkan mereka membuat keputusan untuk mengubah penampilan mereka untuk menjadi lebih baik. Yang kedua ialah menyokong kerjaya. Pembedahan plastik boleh menyokong kerjaya seseorang yang memerlukan penampilannya menjadi tumpuan utama. Seperti artis, contoh macam artis. Banyak artis-artis Korea yang membuat pembedahan plastik. Salah satu manfaat pembedahan plastik dirasakan oleh selebriti dalam menjalankan kerjayanya. Yang ketiga pula ialah mengatasi masalah kesihatan. Pembedahan plastik dikatakan boleh memberi manfaat kepada mereka yang mengalami masalah kesihatan yang boleh mengganggu penampilan mereka. Sebagai contoh, seseorang yang mempunyai payudara yang terlalu besar sering mengalami sakit belakang yang luar biasa. Jadi, pengurangan dada plastik dilakukan untuk mengatasi masalah kesihatan dan penampilan mereka. Dan yang terakhir ialah meningkatkan keyakinan diri. Pembedahan plastik, terutamanya untuk tujuan estetik, dapat memberikan gambaran diri yang kuat dan positif. Walaupun sedikit perubahan dalam penampilan luar boleh membuat perubahan yang besar dari dalam yang bertujuan untuk meningkatkan keyakinan diri seseorang. Sebagai contoh macam seseorang tu macam rupa dia macam kurang menyebabkan dia berkehendak untuk melakukan pembedahan plastik untuk meningkatkan keyakinan diri dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzati Maisara binti Muhammad Fazil. Nombor ID 2020456192. Saya akan sambung slide seterusnya mengenai prosedur penggunaan botox dan pembedahan plastik menurut Islam. Pertama-tama kita ada pembedahan payudara, iaitu untuk pemulihan, pembesaran, pengangkatan dan pengurangan lemak di area payudara kita. Yang kedua adalah pembaikan kecacatan kongenital atau dikenali sebagai cleft palate, iaitu pembaikan kecacatan ekstrim. Ini biasanya adalah untuk orang yang dilahirkan tidak normal dan perlu prosedur tersebut untuk kebaikan dia sendiri. Yang ketiga, pembedahan tangan dan pembaharuan parut. Yang keempat adalah pembaikan kesan terbakar. Ini biasanya adalah untuk orang-orang yang berlaku kemalangan terhadap diri dia sendiri dan memerlukan pembedahan plastik tersebut untuk untuk kebaikan dirinya sendiri. Seterusnya adalah hukum tentang penggunaan botox dan pembedahan plastik dalam Islam. Pertama-tama adalah haram jika bertujuan semata-mata ingin kelihatan cantik atau menarik di hadapan orang lain. Manakala hukum yang kedua adalah mubah atau harus jika bertujuan untuk memperbaiki kecacatan atau kesakitan yang berpanjangan untuk kebaikan kita sendiri. Dan saya akan berikan slide seterusnya kepada orang lain. Terima kasih. Contoh pembedahan plastik yang dibolehkan dalam Islam ialah yang pertama, melakukan pembedahan untuk membetulkan sendi-sendi terkeluar atau tulang yang telah patah. Yang kedua, mengubati kulit terbakar sama ada menggunakan bahan luar seperti gel atau mengambil mana-mana bahagian tubuh pesakit tersebut seperti kulit peha untuk dilekatkan di tempat yang cedera.
Yang ketiga, membuang jari yang berlebihan yang mendatangkan sakit kepada tuannya. Yang keempat, membetulkan bibir yang sumbing. Yang kelima, membuang jerawat kerana jerawat itu sendiri adalah penyakit. Yang keenam, membetulkan hidung yang bengkok yang mendatangkan kesusahan. Dan yang ketujuh, menanam rambut bagi mereka yang mengalami keguguran rambut. Seperti yang dapat kita lihat, terlalu banyak benda yang kita boleh simpulkan melalui penggunaan botox dan pembedahan plastik menurut Islam. Kebanyakan daripada kita masih lagi keliru dengan hukum bagi pembedahan plastik bagi situasi yang berbeza. Kebiasaannya, kita melihat isu pembedahan plastik ini dalam skop yang terlalu kecil dan kita mudah menghukum seseorang apabila seseorang itu melakukan pembedahan plastik. Walhal, dalam Islam itu sendiri sudah menetapkan hukum yang sepatutnya dan ada alasan di sebalik setiap hukum yang ditetapkan. Di Malaysia sendiri, isu pembedahan plastik ini bukanlah perkara asing lagi apabila semakin ramai dilihat mula mengalihkan perhatian terhadap fenomena ini. Selebriti terutamanya mula terikut-ikut dengan pengaruh barat apabila ada sesetengah golongan mula taksub melakukan pembedahan plastik bagi mendapatkan bentuk anggota badan yang diingini. Namun begitu, harus kita ingat bahawa pembedahan plastik juga membawa banyak kebaikan kepada insan tertentu yang memerlukannya. Dengan melakukan pembedahan plastik, kehidupan seseorang kembali kepada normal dan dapat bergaul dengan masyarakat tanpa ada rasa rendah diri. Hal ini biasanya terjadi kepada mereka yang mengalami kecacatan maupun kemalangan teruk yang menjejaskan fungsi anggota badan mereka. Kesimpulannya, isu pembedahan plastik ini telah saya kupas sebaik mungkin dari segala segi dan aspek. Sekian, terima kasih.